Okey, selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk 6.6 iaitu larutan piawai ya. So, kita dapati kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di magma kan, dia adalah dalam bentuk larutan. Okey, so kita akan study tajuk hari ini ya, apa itu larutan piawai. Okey. Okey, ini definisinya. Larutan piawai sebenarnya adalah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Maksudnya, kepekatan yang dimaksudkan di sini adalah dalam mol per dmq. Sebab apa yang kita study sebelum ini, kita dapati ya, kepekatan dia boleh dinyatakan dalam dua jenis unit. Ada dua jenis. Satu boleh dinyatakan dalam gram per dmq. Lagi satu adalah mol per dmq. So, untuk larutan piawai, kepekatan itu adalah dinyatakan dalam unit mol per dmq. So, apabila you baca soalan SPM atau apa kan, okay, dia tulis 1 mol per dmq. Okay, asid hidroklorik 0.5 mol per dmq. Okay, itu adalah larutan piawai. Okay. Okey, apabila kita nak menyediakan larutan piawai ya, ini biasanya kerja pembantu magma lah. Biasanya kita bagi tahu dia semasa kita nak buat eksperimen apa kepekatan kita perlukan. So, sewaktu dia dapat kepekatan itu yang kita nyatakan, okey. Contohnya 2 mol per dmq. So, dia perlu kena pasti dua parameter yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah jisim. Jisim untuk zat terlarut. Contohnya macam alkali kan, larutan natrium hidroksida. Biasanya natrium hidroksida itu dia adalah dalam bentuk pepejal. So kita simpan dia dalam botol and then dalam bilik kas ya, kita simpan. So apabila kita nak menyediakan larutan itu, kita akan buat calculation. So, kita akan buat calculation, kita nak hitungkan berapakah jisim zat terlarut itu. So, jisim ini mestilah pepejal. Kemudian, kita mesti tentukan isi padu larutan yang kita nak sediakan. So, bila kita masuk ke tajuk hari ini ya, larutan piawai. Apabila kamu nampak larutan piawai ini bermaksud, apabila kita nak sediakan larutan itu, kita tak boleh ambil pikar. Ya, ataupun kita ambil selindar penyukat. Itu semua tak tepat. So, kita mesti guna satu ratas yang khas yang dalam bentuk macam ini dipanggil gelalang volumetric. Ya, ini panggil gelalang volumetric. So, gelalang volumetric ini dia sangat-sangat spesifik. Dia ada macam-macam saiz. Kalau you nak sediakan 1000 cm3, katakan larutan natrium hidroksida, kamu akan pilih gelalang volumetrik yang ada tanda di sini 100. Kita nak tadi kata 100 kan? Kalau 100, kamu pilih gelalang volumetrik 100. Kalau you nak 50, kamu pilih 50 cm3. So, semua dia ada label dalam bekas itu, dalam gelalang volumetrik itu. Okay. Okay, so dalam magma, ya, dalam study kita, maksudnya dalam bab 6, dalam kimia KSSM ini, kita ada dua cara ya, kita ada dua cara untuk menyediakan larutan piawai. Okay, kaedah pertama, kita akan menyediakan larutan piawai itu daripada bahan pepejal. Sebab kita seperti apa yang tadi cikgu bagi tahu, kebanyakan larutan sebelum kita nak sediakan dia adalah dalam bentuk pepejal. Okay. Yang kaedah kedua pula, kita akan menyediakan larutan piawai melalui pencairan. Ini maksudnya kita ada satu stok intuk itu yang kita simpan dan sudah sediakan lama dah. Okey, dia dalam keadaan yang pekat. Sekarang saya nak sediakan dia dalam kepekatan yang lebih cair.
So, kita kena buat calculation macam mana kita nak lakukan ini. Okay. Dua cara, ingatkan dua kaedah ni. Yang pertama, kita guna bahan pepejar. Yang kedua, kita guna stok yang pekat itu, kita cairkan dia. Okey, kita lihat yang pertama ini. Kaedah pertama ini adalah penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejar. So, yang paling penting, radas yang paling penting adalah gelalang volumetric. Dia sangat cantik ya, tengok bentuk dia. So, dia ada macam-macam saiz. Okay. Kemudian kita perlukan picker sebab kita akan timbang, okay, berapa pepejar kita perlukan. Okay, kita larutkannya di sini dulu sebelum kita nak masukkan ke dalam gelalang volumetric. So, nanti kamu boleh lihatlah dalam video itu ya bagaimana cara dia. Kita nak menyediakan larutan piawai. Okay, mula dengan bahan pepejar. Okay. So, untuk kita nak mulakan penyediaan ini, sebelum kita lihat sini, sebelum. Okay, of course, sebelum kita nak menyediakan larutan, kita mesti tahu kepekatan dia. That's why saya highlight di sini ya. Kepekatan yang kita nak sediakan adalah 0.2 mol per dm3. Ini adalah larutan piawai. Sebab kepekatannya sudah diketahui. Ini maksudnya larutan piawai ya. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Larutan piawai adalah larutan yang kepekatannya sudah diketahui. Dia memang nyata dalam soalan ni ya. Okey, so kalau kita sudah tahu kepekatan dia, senang saja. The next step, kita perlu tentukan apakah isi batu. Sebab macam sekolah kita. Nanti ujian amali kan. Kita melibatkan 200 lebih soalan. Kita ada calon SPM 200 lebih kan. So, kita perlu sediakan larutan itu dalam kuantiti yang banyak. So, saya kena pilih gelalang volumetric yang besar. 5 liter. 5,000 cm3 macam itu. Atau saya mesti guna 100 cm3. Tapi ada sekolah yang sangat kecil. Dia hanya ada satu kelas kimia saja. So, dia perlukan dalam kuantiti yang sangat sedikit. So, apa dia buat? Dia akan pilih gelalang volumetric 500 cm3 contohnya. So, dia terpulang kepada keperluan kita. Okay? Sebab isi batu ini sangat penting ya. Sebab kita perlu buat calculation untuk berapa banyak pepejar kita perlukan. Kita perlu cari bilangan mol dulu. Okay? Bilangan mol kita guna formula mv per 1000. Okey, kita sudah study kan ini sebelum ini. Ini adalah bilangan mol untuk larutan aqueous. mv per 1000. Apa itu M? M adalah kepekatan. Dalam mol per dm3. Ini dia. 0.2. Ini adalah M. Kemudian, volumetric, gelalang volumetric yang kita pilih itu, kita akan dapat dia punya isi batu. Kalau 500, kamu ganti di sini 500. Kalau 1000, saya ganti di sini 1000. So, saya dapati bilangan molnya lah 0.2. Ini step mesti tahu ya. Sebab soalan macam ini, dia sangat-sangat popular dalam objektif. Ya, objektif sangat-sangat popular. Okay, so kita perlukan gelalang volumetric. Setiap satu gelalang volumetric dia ada tanda di sini. Ini dipanggil tanda sengatan. Okay, so kita next. Okay, lihat sini. Next. Radas yang kita perlukan, kita perlu penimbang. Sebab kita perlu timbang berapa jisim pepejar yang kita perlukan. Tadi kita sudah cari bilangan mol, kita akan gantikan ke dalam formula ini. Jisim NaOH sama dengan bilangan mol darab dengan JMR. Biasanya JR dia bagilah. Kalau tak bagi, kamu kena rujuk ke mana? Jadual berkala. Okay, so apa cikgu buat? Okay, tadi saya sudah buat calculation lah. Bilangan mol adalah 0.2. So, saya ganti di sini 0.2. Darab JMR.
untuk natrium hydroksida. So, natrium 23, okay, tambah dengan 16, tambah dengan 1. So, akhirnya saya dapati saya perlukan cisimnya dalam 8 gram. 8 gram. Okay, ini penting ya. Okay. So, apa kita buat? Di sini, kita akan timbang 8 gram NaOH. Kita larutkannya dalam air, dalam pikar. Kemudian, kita tuang ke dalam gelalang volumetrik. So, nantilah kamu lihat video itu. So, means sebelum kita nak mulakan eksperimen kita perlu buat calculation dulu. So, yang calculation ini adalah apa yang kita sudah study sebelum ini. Apa yang kita study sebelum ini. 2 step. 2 step. Okay, kita teruskan. Kita dapati, actually dalam bab 6 ini, dia ada banyak soalan calculation ya. Actually, calculation itu sama sajalah dengan apa yang kita sudah study. Okay, so you lihat soalan dia. Berapakah cisim natrium carbonate? Dia bagilah karbonat, natrium carbonate, okay, yang perlu dilarutkan dalam air, air lah. So, bila you nampak air ni, you tahulah, you sedang menyediakan larutan. Ini tak ada tindak balas kimia. Tindak balas kimia, dia mesti campur dengan bahan lain. Kalau you nampak air ni, maksudnya you sedang menyediakan larutan. Okay? Untuk menyediakan 500 cm3, maksudnya dia pilih gelalang volumetrik 500 cm3. So, kepekatannya sudah diberitahu. So, larutan piawai lah ini. So, sangat-sangat senang. Kepekatan kita sudah tahu. You boleh tanda di sini. Ini adalah M. Ini adalah V. So, step 1. Step 1 apa kita buat? Nah, tengok ya. Cikgu sentiasa guna simbol yang sama. Seperti tadi. Step 1, kita akan cari bilangan mol. So, bilangan mol sama dengan MV per 1000. So, cikgu memang sudah ingatkan kamu, kalau you guna MV per 1000, yang V ini ialah dalam unit cm3. Dalam unit cm3. So, ganti saja. Saya dapati mol dia ialah 0.25. Okay, now seterusnya saya akan cari cisim dia. Cisim sama dengan bilangan mol darab dengan JMR. Tengok, JMR ini bagi. Nah, gantikan JAR. Ini adalah soalan objektif SPM. So, ganti sajalah. So, you boleh cuba soalan ini. Kamu ganti, you akan dapati jawapannya ialah 26.5 gram. Ini ialah contoh soalan lah daripada apa yang kita study tadi. Ya. Ini adalah soalan berkaitan dengan penyediaan larutan piawai dengan bahan pepecah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kaedah 2. Okay, this one also sangat-sangat popular, and then kita perlukan pengetahuan ini untuk bab 7 juga. Bab 7 ya. Okay, kaedah 2, kita akan menyediakan larutan piawai melalui pencairan. Dilution. Kalau bahasa English dia dilution. So, pencairan kita mesti tambahkan air suling. Soalan dia mesti ada air suling. Dia tak boleh tambah dengan bahan kimia yang lain. Contohnya, you nak sediakan asid hidroklorik yang cair. You hanya boleh tambah air saja. Kalau you tambah natrium hidroksida, itu maksudnya tindak balas kimia. So, kita tak boleh dapat balik asid hidroklorik lah. Dia akan membentuk bahan yang baru. Okay. So, pencairan mesti guna air. Whatever question, kalau you study, you nampak air. Itu ialah pencairan. Okey, pencairan biasanya dia mesti guna satu larutan yang pekat. Ini ialah larutan yang pekat. Kita dapati semakin ke sini, larutan ini semakin cair. Kita akan buat calculation lah. Okey, yang pekat ini kita panggil dia stock. Stock maksudnya larutan yang intuk itu.
So, kita perlu buat calculation berapa banyak larutan ini saya perlu keluarkan. And then, saya kena buat keputusan apakah isi padu saya perlukan. Ya, kemudian masukkannya dalam kelalang volumetrik. Okey, kalau you nak sediakan 50 cm3, you pilih 50 cm3 punya kelalang volumetrik. Okey ya, ingat ya. So, gambar aja ini actually very good. Ini boleh memberikan satu gambaran yang sangat jelas ya. Dari larutan yang pekat, kita sediakannya dalam larutan yang berbeza kepekatannya. Okey. Okey, contohnya ada satu di sini. Okey, so kalau kita tambah air suling, lepas kita buat calculation sebab isi padunya sudah bertambah. So, dia jadi lebih cair. Tapi ingat ya, bilangan zat yang terlarut itu masih sama ya. Sebelum you tambah air suling, dia dalam keadaan yang pekat. Dia ada 5 biji. So, akhirnya selepas you tambah air, isi padunya jadi lebih. Tapi dia punya kandungan masih sama juga. Cuma selepas kita buat calculation, kepekatannya sudah berbeza. Okey, come. Pencairan, ingat ya, untuk pencairan, kita akan guna konsep bilangan mol zat terlarut. Ini sangat bagus punya gambar aja ya, gambaran yang sangat jelas. Ya, bilangan mol untuk zat terlarut sebelum pencairan adalah sama dengan bilangan mol zat terlarut selepas pencairan. Selepas. Okey, maksudnya di sini bilangan molnya adalah mv per 1000. Selepas dia juga adalah dalam mv per 1000. Ya, 1000 dengan 1000 itu kita cancel. Akhirnya kita dapat formula. Ini ingat ya, ini special untuk pencairan. M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, M ini adalah kepekatan sebelum pencairan. V1 isi padu sebelum pencairan. M2 kepekatan selepas pencairan. V2 adalah isi padu selepas pencairan. So, unit dia sebab tadi cikgu kata ini sebenarnya lah MV per 1000. Ini ialah MV per 1000 juga. Potong-potong 1000. So, akhirnya kita faham yang V ini, yang kita guna ini, V ini, dia adalah dalam cm3. Saya tunjuk dengan jelas. Cikgu tunjuk dengan jelas. Tengok nota cikgu dengan jelas. Ini sangat-sangat popular dalam SPM. cm3. cm3 Okey, so kita ambil contoh. Ini dia. Soalan dia. Bagaimana kita boleh menyediakan 100 cm3 larutan kuprum 2 sulfat. Ini larutan kuprum sulfat lah. Memang magma kita ada banyak sangat ya kuprum 2 sulfat ini. Okey. So, kuprum 2 sulfat ini adalah 0.5 mol per DMK ini ialah apa yang kita nak sediakan itu. Maksudnya selepas lah daripada larutan kuprum 2 sulfat 2 mol per DMK. You nampak tak? Ini ialah yang input dia. I mean ini yang asal. Asal ini adalah 2.0. 2.0 Okey, 2.0 ini kita fahamlah dia adalah M1. So, you tanda di sini M1. Kalau soalan itu soalan objektif. Kalau dia soalan objektif, kamu tanda di sini M1, akan you conteng di mana-mana lah. You tulis di sana M1. Okey, kita baca soalan ini, kita faham yang ini adalah isi padu. Cikgu tengok unit lah. Sentiasa saya rujuk kepada unit, saya tahu dia adalah untuk maksud apa. Okey, cm3 maksudnya V ya. V is volume. Volume adalah isi padu. Okey, so ini ialah yang akhir punya 100. Okey, yang kepekatan yang selepas kita tambah air itu adalah M2. So, you tanda di sini M2. Tanda di sini V2. Sebab saya nak kamu cari 4 item ini.
4 item M1, V1, M2, V2. So, you akan nampak ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini saya tahu apa yang saya nak cari. Saya nak tulis dalam soalan saya supaya saya tak silap. I memang nak bagi tahu daripada pengalaman cikgu mengajar ya. Saya dapati budak sentiasa interpret soalan ini salah. Yang M1 dia letak M2, M2 dia letak M1 macam tu. So, you dapati your jawapan garanti salah. Yang sebelum and selepas itu, kamu tak boleh buat kesilapan. So, lepas itu kamu ganti masuk M1 ialah 2. Saya ganti masuk 2 lah. Okay, V1 ialah apa yang saya nak cari ni. Apa yang saya nak cari ni, saya kekalkan dia sebagai V1. Supaya akhirnya saya dapati unit saya tak akan salah. cm3. Dia mesti dalam cm3 sebab saya nak cari V. Nanti saya bagi contoh kalau saya nak cari M, dia mesti dalam unit mol per dm3. Sebab cikgu nak pesan sekali lagi, dalam SPM, dia punya jawapan, syarat jawapan dia bagi markah kalau unit kamu betul. So, unit adalah sangat-sangat penting ya untuk jawapan SPM. Okay, kita ganti seperti biasa. Kamu dapati jawapannya 25. Maksudnya, kamu akan setut 25 isi batu dari sini. Masukkannya dalam gelalang volumetrik yang isi batunya 100 cm3. Kamu tambah air sehingga dia jadi 100 cm3. Ini cara dia. Okey. Okey, nah. Cikgu sentiasa cikgu buat macam ni lah. Kalau saya dapat satu soalan yang simple macam ni, saya akan lukis 2 bekas. Satu bekas ialah sebelum pencairan. Lagi satu adalah selepas. Selepas pencairan. So, kalau you baca soalan ini, kalau you terus boleh letak simbol dia, tak apalah. Ini yang gambar aja ini, cikgu untuk kamu fahamkan. Okay. So, dia kata, kira apa? Kemolaran. Kemolaran saya faham lah is cari M. M2. So, I put a question mark here. M2. So, kalau you tak mau buat macam ni, you mesti letak M2 di sini. M2 kamu letak di sini. M2. Okay? Okay, larutan kalium hidroksida. Ya. Jika 200 cm3, 2 mol per dm3. Okay, ini maksudnya adalah yang intuk ini. Ini yang stok. Ya. Intuk itu. So, I letak di sini. So, 200 adalah V1. So, you letak sini V1. You conteng dalam ya soalan. Ini V1. Okay, 2 mol per dm3 ini adalah kepekatan yang asal itu. So, M1. M1. So, soalan dia macam ni. Dia tambah 200 cm3 air. Ya, dia tambah 200 cm3 air. Maksudnya, isi batu akhir itu akan jadi 400. So, ini common sense. You as a student, science student, 400 ini bukan masalah. 200 tambah lagi 200, kita dapati V2 adalah 400. So, ganti masuk dalam formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, ganti sajalah ikut apa yang kamu sudah tanda ini. You tak akan buat masalah, you tak akan buat kesilapan dah. Ini you nak cari M2. Cikgu tinggalkan di sini M2. Okey? Senang saja ya. Kamu, you jangan fikir soalan ini senang. Sebenarnya dia tak senang. Budak sentiasa buat kesilapan. Letak ini salah. M1, V1, V2, M2 ini. Pada nilai yang salah. Itu kesilapan budak sentiasa buat. Okay. Okay, now kita lihat satu soalan lagi. Okay. Berapakah isi batu larutan piawai natrium carbonate? Okay, saya bagi formula juga. 1.0 mol per dm3. Ini maksudnya dia nak kamu sediakan 1.0. Inilah yang asal ini. 1.0 ini. So, I tanda M1. Yang diperlukan.
Berapakah isi padu yang diperlukan? Maksudnya dia nak cari V1. Dia nak cari V1. Untuk menyediakan 100 cm3 ya, larutan natrium karbonat 0.2 mol per dm3. Okey, 0.2 mol per dm3 ini adalah kepekatan akhir dia. So, I put M2. I tanda dia sebagai M2. And then memanglah dia sudah bagi tahu isi batu akhir dia ialah 100. So, ini tak payah pergi cari air suling apa. Dia memang bagi you final dah. Isi batu akhir tu 100 cm3. So, as long as you dapat M1, V1, M2, V2. Ganti saja dalam rumus ini. Okay. Sentiasa saya buat macam ni supaya saya tak masuk nilai yang salah tempat. Okay. So, sebagai aktiviti ataupun tugasan selepas lesson ini, nanti ya, kamu akan buka buku teks, ya, muka surat 167. Kamu perlu siapkan semua soalan dalam aktiviti 6.9, okay? And ujian kendiri 6.6 pada muka surat yang sama ya, 167. Nanti kamu rujuk kepada modul yang cikgu bagi 2 muka surat itu, saya ada bagi final answer untuk soalan-soalan ini. So, selepas you buat calculation, kamu boleh semak jawapan anda. Okay, saya cuba tunjuk how I'm going to answer the question. Okay, ini dia. Activity 6.9, soalan 1. Saya dapati apabila saya sudah study soalan ini, saya dapati ini adalah soalan yang berkaitan dengan pencairan. So, pencairan maksudnya kita akan guna M1 V1 sama dengan M2 V2. So, saya baca soalan, saya akan tanda M1, V1, ya. V1 ini maksudnya yang kita nak cari lah. Sepatutnya you letak satu question mark di sini. Okay. Kemudian ini adalah M2. Ini adalah V2. So, you ganti masuk. Kamu akan dapati akhirnya you akan dapat jawapannya adalah 2.5. Bersama-sama dengan unit dia cm3. Isi padu mesti cm3. You cuba. Cikgu cuba guide kamu macam mana nak dapat jawapan. Ini cara dia. You tak payah pubur, waktu you buat, you tak payah ada arrow, tak apa. Terus conteng dalam your soalan, pubur sini V1, letak sini M1, macam itu. Okay. So, kita lihat soalan 2. Sama ya. Saya cuba kena pasti apa itu M1, apa itu V1, sebab soalan ini lain. Dia kata, apakah kemolaran larutan natrium hidroksida? Of course, kemolaran is M lah. Okay, M2. Kemolaran sama masuk dengan kepekatan ya. Okay. Apabila 30 cm3 air suling ditambahkan kepada 50 cm3. Ini adalah V1. Yang asal itu 50 cm3. Lepas itu, kamu tambahkan isi batu 30 cm3 lagi. Maksudnya, isi batu akhir itu adalah 80. So, you kena buat kerja kasar sikit macam inilah. Then, barulah kamu gantikan M1, V1 sama dengan M2, V2. Kamu selesaikan. Okay. Ini dia. Saya dapati soalan untuk bab ini. Kalau you ikut betul-betul, tiap-tiap lesson kamu ada ikut, dia sangat-sangat senang saja. So, ini saya juga, saya cuba guide kamu saja. If you ada cara untuk kena pasti semua ni, tak ada masalah. Akhirnya, kita nak nampak ada V1, ada M1, ada V2, ada M2. Selesai. Semua you boleh dapat dengan betul. Okay. Okay, now kamu lihatlah. Kita lihat eksperimen ya. Berdasarkan aktiviti 6.7 dalam buku teks kimia tingkatan 4 muka surat 162. Tujuan eksperimen ini
adalah untuk menyediakan 250 cm padu larutan barium klorida berkepekatan 2 mol per desimeter padu dan 250 cm padu larutan natrium sulfat berkepekatan 2 mol per desimeter padu daripada bahan pepejal. Bahan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen ini ialah barium klorida, natrium sulfat, pika, kelalang volumetrik 250 cm padu, penimbang elektronik, air suling, rod kaca dan corong turas. Untuk menghitung jisim barium klorida dan natrium sulfat yang diperlukan dalam eksperimen ini, kita akan menggunakan dua rumus. Untuk mengira jisim, kita memerlukan bilangan mol iaitu N. Untuk mengira bilangan mol, kita akan menggunakan rumus N sama dengan mv per 1000. Kemudian kita akan menggunakan rumus jisim iaitu jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. Berikut merupakan langkah pengiraan untuk mendapatkan bilangan mol barium klorida dan kemudiannya mendapatkan jisim barium klorida yang diperlukan. Bilangan mol yang diperoleh bagi barium klorida ialah 0.5 mol. Kita boleh mendapatkan jisim molar bagi barium klorida dengan merujuk jadual berkala unsur. Jisim atom relatif bagi barium ialah 137.33, manakala bagi klorin ialah 35.5. Menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan jisim barium klorida yang diperlukan iaitu 104.165 gram. Timbangkan jisim yang telah ditentukan dengan penimbang elektronik. Tambahkan air suling kepada pepejal barium klorida dan kacaukan campuran dengan rod kaca sehingga pepejal terlarut sepenuhnya. Pindahkan larutan barium klorida ke dalam kelalang volumetrik 250 cm padu melalui corong turas. Bilaskan bika dengan air suling dan pastikan semua air bilasan dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Bilaskan juga corong turas dengan sedikit air suling. Tambahkan air suling sehingga paras larutan menghampiri tanda senggatan pada kelalang volumetrik. Pastikan kedudukan mata adalah sama paras dengan aras meniskus. Kemudian tutupkan kelalang volumetrik dengan penutup dan goncangkan sambil terlangkupkan kelalang volumetrik beberapa kali sehingga larutan menjadi sebati. Sekarang kita akan menyediakan pula larutan natrium sulfat. Menggunakan kaedah yang sama, pertama kita akan menghitung bilangan mol bagi natrium sulfat. Kemudian kita akan menggunakan rumus jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molar untuk menghitung jisim natrium sulfat yang diperlukan. Jisim molar bagi natrium sulfat boleh diperoleh daripada jadual berkala unsur. Jisim atom relatif bagi natrium ialah 22.99, 32.06 bagi sulfur dan 16 bagi oksigen.
Kirakan jisim menggunakan kalkulator dan jisim neutron sulfat yang kita perlukan ialah 71.02 gram. Timbangkan jisim yang telah ditentukan dengan penimbang elektronik. Kemudian tambahkan air suling kepada pepejal dan kacaukan campuran dengan rod kaca sehingga pepejal neutron sulfat terlarut sepenuhnya di dalam air suling. Pindahkan larutan neutron sulfat ke dalam kelalang volumetrik 250 cm padu melalui corong turas. Bilaskan bika dengan air suling dan pastikan semua air bilasan dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Bilaskan juga corong turas dengan sedikit air suling. Tambahkan air suling sehingga paras larutan menghampiri tanda senggatan pada kelalang volumetrik. Pastikan kedudukan mata adalah sama paras dengan aras bilas kris. Setelah itu, tutupkan kelalang volumetrik dengan penutup dan goncangkan sambil terlangkupkan kelalang volumetrik beberapa kali sehingga larutan menjadi sebati.